Okey, hai. Kalau dalam minggu lepas saya dah berkongsi berkenaan dengan sistem beraja dan raja berperlembagaan. So hari ini saya nak berkongsi pula berkenaan tentang perlembagaan persekutuan ataupun Federal Constitution. Okey, so selalu kita dengar perkataan orang duk sebut perlembagaan kan, kita baca dalam newspaper, kita tengok dekat internet, okey, orang sebut tentang perlembagaan. So, adakah kita betul-betul faham apa yang dikatakan dengan perlembagaan itu? Okey. So, yang saya pegang ni, inilah yang dikatakan sebagai perlembagaan. Okey, ini merupakan perlembagaan persekutuan. Okey, setiap negara dalam dunia ni mereka mempunyai perlembagaan masing-masing. Tetapi kandungannya berbeza ikut kesesuaian di negara-negara tersebutlah. Okey, so secara ringkasnya, apa yang kita boleh definisikan perlembagaan ini adalah perlembagaan persekutuan adalah satu dokumen undang-undang bertulis yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Okey, ataupun perlembagaan ini merupakan satu punca kuasa kepada sistem pentadbiran di Malaysia. Okey. Tak kira mana-mana pihak yang menjadi kerajaan pun, baik dulu Barisan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, sekarang ni Perikatan Nasional ke, nanti tak tahulah siapa pula akan jadi kerajaan. Sesiapa mana-mana parti politik yang menjadi kerajaan, yang menjadi rujukan mereka dalam sistem pemerintahan adalah perlembagaan persekutuan ini. Okey, sebab perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia yang menjadi rujukan kepada kerajaan dalam menjalankan pentadbiran di Malaysia. Faham? Yang menjadi rujukan. That means sesiapa jua yang menjadi kerajaan, dia tak boleh melakukan sesuka hati dalam dia menjalankan pentadbiran. Dalam apa perkara dia nak buat, dia mesti merujuk kepada perlembagaan. Okey, tengok sikit sejarah perlembagaan ini. Okey, sejarah perlembagaan ini saya semua tahu, saya percaya kita dulu dah baca dekat sekolah, cikgu sejarah dah ajar dekat sekolah apa dulu kan. Perlembagaan ini digubal ataupun dirangka oleh Suruhanjaya Red. Okey, kalau kita tengok, inilah anggota-anggota Suruhanjaya Red yang telah bertanggungjawab mendraftkan perlembagaan untuk Malaysia. Okey, macam hari tu dalam video lepas saya ada cakap, kita ada pilihan raya yang pertama pada tahun 1955. Okey, tujuan pilihan raya itu adalah untuk mendapatkan kemerdekaan. Sebuah negara yang baru dilahirkan, okay, yang baru untuk mencapai kemerdekaan, sudah tentulah negara tersebut memerlukan satu dokumen yang dipanggil sebagai perlembagaan. Okey, sebagai rujukan untuk kerajaan menjalankan pentadbiran dan juga untuk rakyat mengetahui tentang kedudukan dan hak-hak masing-masing. Okey. Perlembagaan ini digubal oleh Suruhanjaya Red pada tahun 1956 dan mula berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957. That means hari pertama kita merdeka. So perlembagaan ini menjadi sah ataupun valid. Okey. So sekarang kita tengok pula tentang ciri-ciri perlembagaan. Okey, nombor satu ciri-ciri perlembagaan, macam tadi saya cakap tadi, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Okey, tidak ada mana-mana pihak yang boleh mengatasi ataupun bersetaraf dengan perlembagaan. Okey, baik kuasa Yang di-Pertuan Agong, kuasa Majlis Raja-Raja, kuasa Perdana Menteri, semua mereka itu duduk di bawah perlembagaan dan mereka tidak boleh melangkaui apa yang terkandung dalam perlembagaan. Satu. Okey, ciri-ciri. Okey. Seterusnya, tidak boleh ada mana-mana undang-undang lain yang lebih tinggi ataupun setaraf dengan perlembagaan. Sekiranya ada, undang-undang tadi akan dianggap sebagai terbatal. Okey, baik undang-undang di peringkat negeri ke, di peringkat mana-mana kerajaan tempatan ke, ianya tidak boleh setaraf ataupun bercanggah ataupun melebihi apa yang telah ditulis dalam perlembagaan. Sebab apa? Sifat perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi. Okey, you boleh tengok dalam gambar ni. Ini adalah tentang struktur, okey, struktur pemerintahan di Malaysia. Kalau kita boleh tengok dekat atas ni, kedudukan perlembagaan dia duduk di atas sekali.
Okey, dia duduk di atas sekali, yang warna merah ni. Okey. So di bawah perlembagaan ini terdapatnya Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Inilah yang dikatakan minggu lepas tu sebagai konsep raja berperlembagaan, iaitu raja yang duduk di bawah perlembagaan dan perlu mengikut apa yang telah ditulis oleh perlembagaan. Seterusnya, di bawah sistem pentadbiran Malaysia ada 3 badan utama, okey, iaitu yang hujung sekali sebelah kiri ini adalah badan eksekutif, yang di tengahnya badan perundangan, dan satu lagi dikenali sebagai badan kehakiman. Okey. Tengok dalam gambar ni, structure ni. This structure is very important kalau kita nak faham tentang sistem pentadbiran Malaysia. Badan perundangan. Okey, badan perundangan ini fungsinya adalah untuk membuat undang-undang untuk negara Malaysia. Okey, contoh, sekiranya suatu hari badan perundangan ini telah membuat satu undang-undang yang dilihat memaksa orang bukan Islam mengikut ajaran Islam. Okey, contoh. Okey, so sekiranya undang-undang itu diluluskan oleh badan perundangan, undang-undang tadi telah dilihat bercanggah dengan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Okey, perkara 11 Perlembagaan Persekutuan dia menyatakan bahawa setiap rakyat di Malaysia bebas untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. So sekiranya undang-undang tadi yang dilihat dia seolah memaksa orang bukan Islam mengikut apa yang diajar oleh Islam, itu dia telah bercanggah dengan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Jika situasi itu berlaku, secara automatiknya undang-undang yang digubal oleh badan perundangan ini akan terbatal. Okey. So macam cakap tadi, semua undang-undang yang nak dibuat di Malaysia perlulah selari dengan apa yang telah ditulis di dalam perlembagaan. Seterusnya, badan eksekutif. Badan eksekutif ini berfungsi untuk menjalankan pentadbiran di Malaysia. Okey, badan perundangan membuat undang-undang, bila telah diluluskan, maka ianya akan dihantar ke badan eksekutif. Badan eksekutif ni tujuannya adalah, fungsinya adalah menjalankan pentadbiran ataupun execute, melaksanakan apa yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Di sini terdapatnya Perdana Menteri, Menteri Kabinet, kementerian-kementerian dan badan-badan kerajaan. So, dalam menjalankan urusannya, dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemerintah, okey, badan eksekutif ini juga perlulah mengikut apa yang telah digariskan di dalam perlembagaan. Dengan kata lain, kerajaan tidak boleh menjalankan ataupun melakukan sesuatu yang dilihat bercanggah dengan perlembagaan. Macam saya cakap tadilah, tak kira sesiapa pun, tak kira mana parti politik pun, tak kira siapa yang jadi Perdana Menteri, dia tidak boleh melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Sebaliknya, dia perlu merujuk kepada perlembagaan. Macam itu juga dengan badan kehakiman. Okey, dalam hakim-hakim, dalam menjalankan tugasnya di mahkamah-mahkamah, hakim-hakim juga perlu mengikut apa yang telah ditulis oleh perlembagaan. Maksud kat sini, semua perkara di bawah ni, YDPA, badan perundangan, eksekutif dan juga kehakiman, mereka ini adalah tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Sebab itulah saya katakan tadi, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi yang menjadi rujukan untuk semua pihak pentadbiran di Malaysia. Okey, tidak boleh ada mana-mana pihak pun yang melanggar ataupun bercanggah dengan kandungan perlembagaan. Seterusnya, perlembagaan Malaysia ini atau perlembagaan persekutuan ini dia mengandungi 183 perkara. Okey, selalu kita dengar kan perkara 10, perkara 11, perkara 152, perkara 153, okey. Dia bermula dengan perkara 1 hinggalah perkara 183. Itu kandungan perlembagaan ini. Dalam bahasa Inggeris dia panggil artikel, okey, artikel 1, artikel 10, artikel 152, okey, macam tu. Boleh tak boleh perlembagaan ini dipindah ataupun kita amend, okey, kita tukar kandungan-kandungan dalam perlembagaan ini. Boleh atau tidak? Okey. So jawapannya boleh, tetapi ia perlulah melalui proses-proses ataupun prosedur-prosedur tertentu. Perlembagaan ini boleh dipindah, tetapi dia tak boleh dipindah dengan sesuka hati. Sekiranya perlembagaan ini boleh dipindah dengan sesuka hati, maka nilai ketertinggiannya itu mungkin sudah tidak ada.
Okey, sebab itulah kalau nak memindah perlembagaan, dia perlu mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok dekat sini, perlembagaan dia boleh dipindah melalui 4 cara. Okey. Okey, cara pertama, sekiranya perkara-perkara seperti dalam senarai yang kamu tengok ni, okey, seperti hak istimewa orang Melayu Bumiputera dan Sabah Sarawak, kepentingan kaum-kaum lain, okey, kedaulatan raja-raja, tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja, hal ehwal agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, kewarganegaraan, keistimewaan parlimen dan persempadanan untuk negeri. Sekiranya pihak kerajaan mahu memindah atau memansuhkan perkara-perkara yang berkaitan dengan senarai ini, prosesnya nombor 1, seorang menteri perlulah masuk ke dalam Dewan Rakyat dan dia perlu mencadangkan di dalam Dewan Rakyat untuk dipindah sesuatu perkara. Okey, contohnya, sebagai contohnya, perkara 152 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Contohnya, kerajaan mahu menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan. That's mean dalam Perlembagaan Malaysia ni, artikel 152 itu perlu dipadamkan perkataan bahasa Melayu itu dan digantikan dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan. Sekiranya kerajaan mahu melakukan perkara tersebut, prosesnya adalah dia perlu mendapatkan sokongan 2/3 daripada badan perundangan ataupun 2/3 daripada parlimen. Setakat hari ini, kita di Malaysia mempunyai seramai 222 ahli parlimen. 2/3 daripada 222 iaitu 148 orang ahli. Bermaksud, sekiranya mahu dipindah perkara-perkara yang disebut tadi, perlu mendapat sokongan 2/3 ataupun dalam keadaan sekarang sekurang-kurangnya 148 ahli parlimen perlu menyokong. Okey, dalam konteks hari ini, sejak dari tahun 2013, kerajaan Malaysia tidak pernah mendapat kemenangan 2/3 di parlimen. Okey, so bermaksud memang tak boleh pindah lah. Okey, sekiranya mendapat sokongan 2/3 parlimen, dia perlu dibawa berjumpa dengan Majlis Raja-Raja dan kesemua anggota Majlis Raja-Raja, 99 orang Raja-Raja Melayu perlu bersetuju secara kolektif tentang pindaan yang mahu dilakukan itu. Okay. Sekiranya, dalam situasi ini, sekiranya terdapat seorang sahaja Majlis Raja-Raja ataupun Raja Melayu yang tidak bersetuju dengan pindaan tersebut, maka senarai tadi, artikel tadi tidak boleh dipindah. Bermaksud agak susah lah untuk memindah perkara-perkara dalam senarai tadi. Kalau ada ahli politik yang memainkan isu kononnya jika ini berlaku, ini boleh dibuang, jika ini berlaku, ini boleh dipindah, sebenarnya kita kena tengok, kita kena baca buku sikit lah. Okay? Tak semudah itu. Dia perlu mendapat persetujuan sokongan 2/3 daripada parlimen, seterusnya perlu dibawa ke Majlis Raja-Raja dan mendapat sokongan ke semua ahli Majlis Raja-Raja secara kolektif. Walaupun 8 orang setuju, seorang tak setuju pun tak boleh dipindah. Itu jika perkara-perkara dalam senarai tadi mahu dipindah. Okey, seterusnya, jika isu-isu atau perkara-perkara yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan ini yang mahu dipindah, prosesnya lebih kurang sama juga. Dia perlu mendapatkan sokongan 2/3 daripada parlimen dan perlu mendapat persetujuan ataupun sokongan daripada Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Okey. Terusnya, bagi perkara-perkara yang dalam senarai hijau ni, yang dalam senarai hijau ni tunjuk, untuk perkara-perkara ini dia tidak memerlukan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Cukup dengan mendapat sokongan majoriti mudah di parlimen. Majoriti mudah bermaksud sekarang ni ada 222 ahli parlimen, sekurang lebih daripada separuh, sekurang-kurangnya 112 sudah memadai jika mahu dipindah perkara-perkara dalam senarai ini. Dan yang akhir sekali, bagi semua perkara-perkara yang tidak disebut dalam senarai-senarai tadi, jika mahu dipindah, dia perlu mendapatkan sokongan 2/3 daripada ahli parlimen.
Okey, sebab itu saya cakap tadi lah, sekurang-kurangnya 148 dalam situasi hari ini. Sebab jumlah ahli parlimen itu boleh bertambah dari semasa ke semasa mengikut kapasiti penduduk, population penduduk di Malaysia. Setakat hari ini 222, maybe next year ataupun lagi 5 tahun, 10 tahun jumlah itu akan bertambah. Itulah yang dikatakan sebagai perlembagaan persekutuan. So kena faham dekat sini, tidak ada sesiapa pun yang boleh mengakui dialah yang maha berkuasa di Malaysia. Sebenarnya yang lebih berkuasa adalah perlembagaan persekutuan. Kerana perlembagaan persekutuan ini adalah punca kuasa. Semua undang-undang yang hendak dibuat di Malaysia perlulah merujuk kepada perlembagaan ini, sama ada ia membenarkan ataupun tidak. Sekiranya ia mahu dipindah, macam saya cakap tadi, dia perlu melalui proses-proses yang disebut tadi. Kalau kita ingat, sebelum saya nak habis video ni, kalau kita ingat dalam zaman Pakatan Harapan hari tu, pernah sekali perlembagaan perkara utama di dalam perlembagaan Malaysia ini dipindah. Kalau you all semua tahu, umur minimum, the minimum age untuk mengundi di Malaysia adalah 21 tahun. Itu di dalam perlembagaan yang asalnya. Tetapi lebih kurang dalam tahun lepas, tak salah saya, dalam tahun lepas, dalam sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan dulu, Kerajaan Pakatan Harapan waktu itu telah memindah umur 21 kepada 18. Itu bermaksud perlembagaan persekutuan pada waktu itu telah dipindah. Dan untuk memindah perlembagaan tersebut perlu mendapatkan sokongan 2/3 ahli parlimen. Yang lebih menariknya, Kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu pun dia tidak mempunyai jumlah yang cukup sebanyak 2/3 ataupun 1/48. Dia orang cuma menang lebih kurang 123 saja dalam pilihan raya 14 yang hari itu. That means tak sampai 2/3. Tetapi apabila usul untuk memindah umur mengundi daripada 21 ke 18 tahun itu dibawa oleh Menteri Belia dan Sukan waktu itu, Syed Siddiq, di Dewan Rakyat, ke semua ahli Dewan Rakyat, baik daripada Pakatan Harapan maupun daripada Barisan Nasional dan PAS pada waktu itu, bersetuju dengan sebulat suara untuk mengurangkan umur mengundi daripada 21 ke 18. Bermaksud nanti dalam perlembagaan apabila telah diwartakan, maka rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun telah layak untuk mengundi. Nampak? Itu prosesnya. So, saya harap you all semua boleh faham berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai perlembagaan persekutuan. Ingat, perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia dan tidak boleh ada sesiapa pun yang melanggar atau bercanggah atau override, melebihi kuasa perlembagaan. So macam biasa, anything kalau ada yang tak clear ataupun you mahu tahu lebih detail, maybe boleh tinggalkan komen dekat bawah, dan kalau ada masa saya akan cuba untuk jawab. Supaya kita lebih faham tentang konsep kenegaraan dan pentadbiran di Malaysia. Bye bye.